This call is now being recorded. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية النصر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك أوامرك ونهيك وسرعة فهم النبيين وفهم الملائكة واخرجنا من الظلمات الرحمة وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسر رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا قال الشيخ الحسن تعالى نفعنا في الدارين dan tersebut di dalam hadis Isra bahwasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, lalu ku atas seorang malak yang duduk atas kursi dan tiba-tiba sekalian dunia dan mereka di dalamnya antara dua lututnya dan pada tangannya satu loh yang tersurat hal keadaannya menilik ia padanya tiada berpaling ia daripadanya ke kanan dan ke kiri dan tersebut di dalam hadis Isra. Jadi satu potongan daripada hadis Isra yang panjang, satu potongan daripada hadis Isra yang panjangnya ada sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu ia ini ceritaan dia. Lalu sabda ia Nabi, lalu aku atas seorang malak. Malak mufrad bagi malaikah. Kalau ramai itu malaikah, kalau seorang tu malak. Jangan baca malik. Kalau malik itu raja. Kalau malik itu yang memilik. Kalau milkun memilik. Milkun memilik. Malikun raja. Malakun seorang malaikat. Ini kita baca malak. Lalu ku atas seorang malaikat. Seorang malak yang duduk atas kursi. Jadi Nabi itu lalu jalan. Lalu jalan ada kat tepi jalan dia lalu tu seorang malaikat. Tu mana lalu aku atas malak. Lalu ku atas seorang malak yang duduk atas kursi. Malak itulah, seorang malaikat itulah duduk di atas kursi. Nabi nampak. Dan tiba-tiba sekalian dunia, ini benda yang Nabi nampak terhadap terhadap orang malaikat tadi. Dan tiba-tiba sekalian dunia dan mereka di dalamnya, di dalam dunia. Sebuah dunia dan mereka di dalamnya, ni penduduk-penduduk pada dunia, tak kira manusia binatang, antara dua lututnya. Dia duduk atas kursi, kita bayangkan gambaran dia. Seorang malaikat tu duduk atas kursi dan dunia dan penduduk di atas dunia terletak di antara dua lutut. Mana duduk di depan dia. Duduk atas kursi, seolah kata benda yang duduk di depan dia.
Jadi nampaknya begitu. uh, dan pada tangannya, jadi Nabi itu nak yang Nabi nampak pada hari itunya, seorang malaikat duduk di atas kursi, lepas tu sebuah dunia, dan penduduk dunia tu duduk di antara dua lutut. Jadi nak macam apa dia, yang dunia yang buah dunia yang dia orang letak atas meja ni, bulatan dunia yang boleh pusing, letak atas meja pusing bulat, kita nak tengok negeri mana kita pusing ni. Jadi letak di antara dua lutut. Jadi maknanya besar kecil dia tu terletak di antara dua lutut. Dan pada tangannya satu lauh. Ada pada tangannya, tangan seorang malaikat tu satu lauh, satu papan. Satu papan tulisan. Dia orang dulu tulis kat papan. Kertas tu jaranglah. Tulis apa-apa, tulis kat papan. Dan pada papannya dan pada tangannya satu lauh, satu papan yang tersurat. Kat papan tu ada suratan-suratan, ada tulisan-tulisan. Hal keadaannya, keadaan seorang malaikat, kelakuan dia, kelakuan malaikat yang Nabi tengok kepada dia tu, menilik ia padanya. Menilik ia seorang malaikat padanya pada lauh tadi. Mata dia tu sentiasa tengok kepada lauh papan. Tiada berpaling ia daripada ke kanan dan ke kiri. Macam kita tengok telefon, tengok tablet. Soalan kata pegang tablet, tengok. Jadi mata dia tu tak pandang ke lain, tak paling ke kiri, tak paling ke kanan. Hanya mata dia sentiasa memandang kepada lauh tu lah. Perhati tengok kepada lauh. Tak berpaling ke kanan, ke kiri. Maka sembahnya inilah malakul maut. Maka sembahnya. Jadi ini ringkas ni. Sebenarnya Nabi tanya Jibril, siapakah ini orang? Siapakah ini orang? Maka jawab sembahnya Jibril. Maka sembah Jibril. Jadi apabila Nabi tengok tu, Nabi tak tahu lagi lah siapa yang kedudukannya begitu. Maka Nabi pun tanya Jibril, sebab Nabi bersama dengan Jibril. Maka sembahnya, apabila Nabi tanya Jibril, siapakah itu? Ini orang. Maka sembah Jibril, inilah malakul maut. Inilah nak kenal malakul maut. Inilah nak kenal malakul maut. Begitu. Maka kataku, aku tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kataku, Nabi, malakul maut, betapa kuasa engkau atas mengambil sekalian ruh mereka yang di dalam bumi dan daratnya dan lautnya. Jadi Nabi tanya, betapa kuasa engkau, macam mana kuasa engkau atas mengambil sekalian ruh mereka yang di dalam bumi dan daratnya dan lautnya. Semua yang mempunyai ruh pada bumi, tah darat, tah laut tu, macam mana engkau kuasa ambilkan roh ke semua, pada benda tu banyak sangat. Maka sembahnya jawab oleh malakul maut, adakah Tuhan hamba lihat? Tuhan hamba tak tengok ke? Adakah Tuhan hamba tu Nabi, lihat bahawa sedunia sekalian dunia antara dua lutut para hamba. Jadi sebesar-besar dunianya, duduk di antara dua lutut. Jadi nak besar mana sangat.
Kalau kita ni kalau nak duduk sebesar buah bola tu, lebih kurang tu lah. Letak di depan kita, kita duduk atas kursi. Lepas tu kalau kita duduk bersila, letak buah bola di depan kita. Seolah kata buah bola tu seluruh dunia. Jadi maknanya lebih kurang tu lah. Dia katanya, adakah Tuan hamba lihat, Tuan hamba tak tengok ke, bahawasa dunia sekaliannya, seluruh dunia antara makna terletak di antara dua lutut per hamba. Macam kita duduk nak, tapi dia duduk atas kursi kan. Kita nak bagi gambarnya, kita cuba kita duduk bersila, kita ambil buah bola, macam dunia ni, letak di depan kita. Maka buah bola tu seolah kata seluruh dunia dah. Dan sekalian makhluk antara dua mata per hamba. Dan semua makhluk tu antara dua mata hamba. Mana semua makhluk yang ada di atas bumi tu di dalam satu pandangan hamba. Jadi sebab kalau kita bayangkan kita duduk bersila, lepas tu kita letak buah bola di depan benar-benar, di depan betul-betul, depan kita. Lepas tu buah bola tu ialah seolah kata dunia, maka penduduk di atas dunia semuanya dalam mata dia semua. Jadi tak lepas daripada pandangan dia. Sekali tengok dah nampak ke semuanya. Sekali tengok dah nampak ke semuanya benda-benda segala perkara yang ada di atas dunia. Dan bermula dua tangan hamba sampai keduanya barang antara masyrik dan maghrib. Memanglah sebab dia besar. Bermula dua tangan per hamba sampai keduanya dua tangan per hamba barang, yakni kawasan. Kawasan antara masyrik sebelah balik matahari naik, masyrik pada syaraqah naik. Maghrib ambil pada gharubah, ghaib jatuh. Di antara masyrik dan maghrib. Sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh. Jadi maknanya tangan dia tu sampai. Sampai kedua. Itu maknanya dua tangan hamba sampai keduanya barang antara masyrik dan maghrib. Jadi nak cerita katanya tangan dia tu kalau hula tu, hula nak ambil roh tu tak kira orang yang duduk sebelah mana, sebelah mana sekalipun, sebelah barat, sebelah mana sekalipun, dia hula sampai semua. Sebab kecil nisbah dia. Jadi tak pelik lah. Maka apabila selesai ajal seorang makhluk, maka apabila sampai ajal, sampai pekalan hidupnya, sampai akhir umur hidupnya, seorang makhluk, tak kira manusia ke atau benda lain, menilik perhamba kepadanya. Apabila satu makhluk tu, seorang kita katanya dah sampai ajal dia, menilik perhamba kepadanya. Jadi malakul maut dia kata kami tengok kepada dia. Menilik perhamba kepadanya, maka apabila tilik perhamba kepadanya kepada seorang makhluk, nasya ketahui oleh segala tentera perhamba. Jadi apabila kita katanya seorang tu dah sampai ajal, apa tu seorang tu duduk di atas dunia. Dunia tu seolah kata buah bola duduk di depan kita, besar kecil dia tu. Apabila sampai ajal, dia pun tengok kepada seorang tu. Pandangkan pandangan mata kepada seorang tu. Maka tentera dia, pegawai-pegawai dia, kaki tangan dia, anak tangan dia tu, tahulah kata orang ni dah sampai ajal. Maknanya apabila tilik perhamba kepadanya, nascaya mengetahui oleh segala tentera hamba. Dia
Malakul Maut Israel tu sebagai ketua. Anak-anak tangan dia, penolong-penolong dia, pembantu dia tu ramai lagi. Nasjaya mengetahui oleh segala tentera perhamba daripada segala malaikat. Tentera dia tu malaikat lah. Bahwasanya ia dikobatkan. Bahwasanya dia seorang makhluk tu dikobatkan, diambilkan. Diambilkan roh. Dan mengerasi mereka itu memaksa. Ambil dengan secara keras, dengan cara paksa lah. Dan mengerasi mereka itu dengan dia, dengan seorang hamba. Hal keadaan mereka itu, memisah mereka itu. Pisahlah. Dan menanggal, bukan meninggal. Dan menanggal, ya tak nak. Dan menanggal, menanggali akan roh. Jadi pisah untuk nak tanggalkan roh, nak tarikkan roh, nak keluarkan roh daripada jasad yang sampai ajal tadi. Maka apabila sampai mereka itu dengan roh akan hulkum. Jadi maknanya tarikkan roh. Apabila roh tu keluar sampai kepada hulkum, mengetahui perhamba akan demikian itu. Mengetahui perhamba akan demikian itu, akan sampai roh akan hulkum. Jadi pendek katanya, dan tiada tersembunyi atas perhamba suatu daripada kerjaannya, pekerjaan seorang hamba. Maka menunjuk perhamba akan tangan perhamba padanya. Jadi maknanya malaikat yang tentera dia tu tarik apabila roh tu sampai kepada halkum. Jadi malaikat Israel tu dia pun tahu. Apabila dia tahu, maka apabila roh tu tarik, jadi tentera dia tu tarik sampai ke roh, sampai ke halkum, roh tu sampai kepada halkum, maka menunjuk perhamba akan tangan perhamba kepadanya, kepada seorang tu, maka hamba menunjuk, menganjuk, follow kan. Maka menganjuk perhamba akan tangan perhamba kepadanya, kepada seorang hamba, maka perhamba cabutkan dia daripada jasad. Jadi maknanya, jadi roh tu ditarik sampai kepada halkum oleh tentera dia. Pertama kalinya tentera dia itulah tarikkan roh sehingga roh tu sampai kepada halkum. Maka perbuatan tu Israel pun tahulah. Apabila roh sampai pada halkum, maka dia pun ulurkan tangan dia kepada orang tu, maka dia tarikkan, cabutkan roh daripada jasad. Jadi sudah dengan dia juga selesaikan keluarkan roh tu dengan Israel juga. Jadi tentera dia tu sekadar tarik sampai pada halkum. Apabila sampai pada halkum, itu tugasan Israel pula. Dan tersebut di dalam hadis bahwasanya turun atas mayat 4 orang malaikat daripada malaikat. Tersebut di dalam hadis bahwasanya turun atas mayat. Yani bukan mayat. Atas mayat, tapi maksudnya orang yang dekat nak mati, orang yang sampai ajal. Turun di atas mayat maknanya orang yang sampai ajal, orang yang dekat nak mati. Turun atas mayat atau orang yang dekat nak mati atau orang yang sampai ajal, turun 4 orang daripada malaikat. Panggil kata turun tu sebab tempat dia je, tempat kedudukan, tempat duduk malaikat tu daripada langit ke bumi ni turunlah panggil.
4 orang daripada malaikat. Mana 4 malaikat lah. Seorang malaikat menarik akan ruh daripada tapak kakinya yang kanan. Dan seorang malaikat menarikkan dia kan ruh daripada tapak kaki yang kiri. Tapak kakinya yang kiri. Dan seorang malaikat menarikkan dia kan ruh daripada tapak tangan yang tangan kanannya, dan seorang malaikat menarikkan dia kan ruh daripada tangan kirinya. Ada ceritanya begitu. Jadi turun ni dia banyak riwayat. Banyak riwayat, banyak cerita hadis. Sini katanya turun malaikat, 4 orang malaikat di kaki, di dua belah kaki, di dua belah tangan. Lepas tu tarik akan roh. Adapun masuk pada bicara habis kat tu ya. Jadi hadis yang ceritakan keluar akan roh tu bahasan dia tu panjang sebab hadis tu cerita berlainan cerita. Kalau ikut yang ni maknanya tarikkan roh daripada tapak tangan, tangan, dua belah tangan, tapak kaki, dua belah kaki. Lepas tu yang hadis tadi tu katanya tarik roh tu sampai pada halkum, maknanya roh tu dikeluar ikut jihad kepala. Ini pun saya belum dapat jawapan juga macam mana. Sebab ni katanya tarikkan roh keluar daripada masing-masing tarik daripada tapak kaki. Tapi yang kita maklumnya roh tu ditarik daripada kepala. Jadi kalau ikut yang masyhurnya, dia seolah kata pegang daripada kepala ni, tarik naik. Lepas tu roh dia roh ada sekalian badan. Roh tu sekalian badan. Seperti nak bandingnya seperti pokok yang hijau, pokok yang hidup. Dia di tempat yang basah tu. Satu pokok, kalau pokok tu hidup, nak bandingnya basahan yang ada pada pokok yang hidup, macam tu dah roh. Jadi itu mana-mana juzuk bagi pokok, pucuk dia ke daun dianya, rating dia, dahan dia, umbi dia, akar dia, semuanya ada basahan. Maka badan kita seluruh badan ada meratai oleh roh. Maka apabila roh tu ditarik pertamanya keluar daripada keluar, jadi tarik awal-awalnya yang keluar rohnya daripada kaki lah. Sebab dia tarik naik, mana yang daripada hujung kaki naik. Apabila sampai ke halkum tu, situlah. Apabila roh keluar daripada tarik daripada naik, daripada kaki tu tak ada roh. Naik, lepas sampai di perut, sampai di dada, sampai kepada halkum. Tarik sikit lagi, habis. Tengok. Adapun masuk bicara akan hakikat roh itu, adapun masuk bicara bahasan hakikat roh itu, maka iaitu makruh atas kaul yang
mentasrihkan dia oleh setengah ulama. Jadi masuk bicara maknanya masuk buat bahasan tentang hakikat roh ni macam mana. Nah, maka iaitu hukumnya, hukum bicarakan hakikat roh tu, maka iaitu hukumnya makruh. Jadi makruh kita masuk bicara buat bahasan tentang hakikat roh. Atas kaul yang mentasrihkan dengan dia dengan makruh oleh setengah ulama. Haram. Atau haram atas barang yang menunjukkan atas kalam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Kalau mengikut yang diisyaratkan oleh kalam, oleh cakapan Al-Junaid Al-Baghdadi, dia katanya haram. Jadi perbahasan tentang hakikat ruh ni adakah itu jadi tak lepas pada makruh dan haram. Tapi kalau mengikut setengah tu katanya haram, mengikut setengah tu katanya setengah ulama katanya makruh. Tapi kalau mengikut isyarat yang ada di dalam cakapan Junaid Al-Baghdadi adalah makruh. Adalah haram. Tengok kalam dia, cakapan bagi Al-Junaidi katanya sekira-kira berkata ia Al-Junaid bermula ruh itu suatu yang tertentu oleh Allah dengan ilmunya. Kulir ruhu min amri rabbi. Ruh tu ialah kerjaan Tuhan kami. Jadi maknanya bermula ruh itu suatu yang tertentu oleh Allah dengan ilmunya. Mana suatu perkara yang Allah saja tahu, yang lain daripada Allah tak boleh nak tahu. Suatu perkara yang tertentu oleh pengetahuannya, oleh ilmunya, ilmu Allah. Jadi yang lain daripada Allah tak boleh nak tahu akan hakikat roh. Benda sebenar bagi roh tu macam mana benda dia tu, hakikat dia tu macam mana kita tak boleh nak tahu. Tak boleh nak tahu. Nah, kalau nak buat banding-banding begitu, bolehlah. Nak tahu dengan secara buat banding-banding begitu, bolehlah. Tapi nak tahu hakikat sebetul-betul sebenar-benarnya, Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Kita tak boleh tahu. Itu cakapan bagi Junaid Al-Baghdadi. Maka tiada terlihat atasnya oleh seorang daripada makhluk. Maka tiada terlihat atasnya, atas ruh, oleh seorang daripada makhluk. Seorang pun daripada makhluk tak boleh tengok akan ruh. Tak boleh nampak akan ruh. Dan tiada harus bagi perhamba bicarakan daripadanya dengan terlebih daripada bahawasanya ia maujud. Maka tiada harus bagi perhambanya dan tiada harus bagi hambanya hamba Allah membicarakan daripada roh. Jadi tak bolehlah kita ni nak bicarakan akan hakikat roh dengan terlebih, dengan secara lebih daripada bahawasanya roh tu itu maujud. Kita boleh bicara, boleh buat bicara katanya roh ni suatu perkara yang ada. Begitulah. Lepas tu ada kaifiat dia macam mana, hakikat dia macam mana, tak boleh nak tahu. Yang kita boleh cakapnya, roh ni macam mana? Suatu benda yang ada. Begitu. Firman Allah Ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Artinya, dan lagi akan bertanya mereka itu, manusia akan dikau, hai Muhammad, daripada ruh. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, lagi akan ditanya kepada Nabi daripada hakikat ruh.
kata olehmu bermula roh itu, jadi kata olehmu pada jawabnya, jawab soalan, bermula roh itu daripada kerjaan Tuhanku. Jadi roh tu ialah kerjaan Tuhan aku tak tahu. Pada maknanya begitulah. Jadi maknanya itulah Allah Ta'ala ajar kepada Nabi akan jawapan untuk nak jawab apabila ada orang tanya akan hakikat roh, maka begitulah Allah Ta'ala ajar pada Nabi cara jawabnya. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada Nabi akan hakikat roh macam mana. Apabila jawab, saya tak tahu, itu kerjaan Tuhan kami tak tahu. Maknanya Nabi jawapan begitu tu ialah pada maknanya yang tahu dengan hakikat roh itu adalah Allah Ta'ala satu saja. Nabi pun tak tahu hakikat dia macam mana. Sekadar tahu kata suatu perkara yang ada, yang berjerat pada badan yang hidup, begitulah. Dan telah masuk membicara akan hakikatnya oleh satu kaum. Jadi satu kaum, yakni satu kaum, satu golongan daripada ulama. Jadi setengah ulama dia bicara, buat bahasan juga tentang hakikat roh. Dan membicara akan hakikatnya, hakikat roh oleh satu kaum. Dan ikhtilaf mereka itu. Apabila dia masuk mengarung dalam bicaraan hakikat roh, maka tak dapat ittifaq juga. Ada perselisihan juga. Dan ikhtilaf mereka itu atas beberapa kaul pula. Maka berkata setengah mereka itu, roh itu atas rupa jasadnya. Daripada tubuh dan tangan dan kaki dan mata dan kepala dan lainnya. Jadi kata setengah roh tu macam mana? Roh tu macam rupa tuan dia. Roh tu macam mana? Macam rupa tuan dia daripada tubuh badan dan tangan dan kaki dan mata dan kepala dan lainnya. Jadi macam mana bentuk tuan dia, roh tu macam tu lah. Panjang pendek, kecil besar badan tu, sakat tu lah. Tu pun tak boleh nak mendalami juga. Tapi roh tu macam mana, besar kecil, panjang pendek, lebih kurang dianya sama besar dengan, sama kecil sama besar, sama panjang sama pendek dengan tubuh badan tuan dia. Dan kata setengah mereka itu bahwasanya ia jisim yang halus. Jisim yang halus, malaikat itu macam malaikat. Jisim yang halus yang menyalahi bagi ini jisim yang dibangsakan kepada nur yang terus pada zat segala anggota. Dan kata setengah mereka itu bahwasanya roh tu ia jisim, suatu jisim yang halus. Yang halus ni bukan makna kecil. Yang halus makna yang lembut. Yang menyalahi bagi jisim, dia tak sama dengan jisim. Dia tak sama dengan jisim. Apa tu jisim, roh ni yang dibasa kepada nur. Maknanya jenis cahaya. Yang dibasakan kepada nur, yakni jenis cahaya. Yang terus ini masuk terus pada zat segala anggota, pada diri segala anggota. Dan mesra ia, berjerat bersera ia padanya pada
pada segala anggota. Jadi suatu jisim yang halus yang bergerak kepada sekalian anggota badan kita. Seperti mesra bergerak air di dalam kayu. Mana air itu mana basah lah. Basah-basah di dalam kayu yang hijau, mana pokok yang hidup. Dia pokok ni kalau hidup tu dia tak ada air, bukan air sampai mengalir tapi basah kan. Basah-basah tu ada. Jadi maknanya tepat kalau ranting kayu yang mati tak ada air, tak ada basah. Nah, kalau yang hidup tu maknanya ada basah sekalian. Kita potong dia tu adalah basah. Sebab tu bau-bau kita potong tu kalau nak bakar tu tak boleh nak menyalakan lagi. Kena jemur bagi kering dulu. Maka begitulah dia bandingkan seperti katanya pokok yang hijau yang hidup tu setiap juzuk bagi dia tu ada basahan. Bergerak dengan air. Dan seperti mesra api di dalam arang. Dan seperti mesra api di dalam arang. Arang yang hitam. Apabila kita bakar tu jadi merah tu nampak ni. Bukan di luar saja tu. Dah. Seperti mesra api di dalam arang. Jadi ketika kita bakar tu. Seketul dia tu. Kita tengok nampaknya merah. Maka merah api tu. Di arang tu bukan di luar saja. Sebelah dalam pun begitu. Sebab tu kalau kita yang besar. Kita pecah. Kita pecahkan sebelah dalam pun ada api. Sebab api itu bukan ada di luar saja. Pokok pun begitu juga. Jadi yang kaum yang kedua ni lah kita mudah nak fahamnya. Jadi roh tu bergerak pada setiap-tiap juzuk bagi badan kita. Lepas tu dia tambah lagi tepat yang rasa kalau kita cocok kita kena pisau tu sakit tu iyalah. Kalau tepat yang tak sakit, tak ada roh. Macam kuku dan rambut, itu tidak ada roh. Kalau ada roh, kalau cocok dengan jarum, dia akan rasa sakit. Wallahu alam. Nampaknya akhir kelas kita pada kali ini, kita tangguhkan setakat tu dulu. InsyaAllah. Kalau Allah ada peluang lagi akan datang, sekiranya dikehendaki Allah, kita akan sambung lagi pada fasal yang kedua. Pada kata al-fasl tsani fi ba'di hukmi imatatillahi ta'ala al-'abda. Untuk kali ini kita akhir di situ dah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين